kita nak ke yang bahagian kedua. Kita nak tanya juga pasal kedatangan orang India di Malaysia. Ini topik sensitif sikit. Kita tak nak cuba macam bagi orang bergaduh, tapi kita nak kenal sebab ramai orang klaim macam-macam. Kalau mengikut sejarah sebenarnya, bila orang India mula-mula datang? Malaya lah. Sebenarnya sejarah India dengan Asia Tenggara ataupun dipanggil The Malay Archipelago, Kepulauan Melayu ni berkait rapat dari segi agama dan budaya. Nombor satu, kita kena tengok kedudukan Malay Archipelago ataupun Kepulauan Melayu. Dia terletak di antara India dan benua kecil India dan tanah besar China. Jadi dia menjadi semacam pertemuan antara dua budaya besar, iaitu daripada China dan juga daripada India. Jadi kemasukan ataupun kehadiran orang-orang India dan China ni sebenarnya tidak bermula dengan sejarah penjajahan British di Malaysia ni. Dia bermula lebih awal lagi. Bahkan kalau kita tengok sejak daripada sebelum Masihi lagi, memang sudah wujud, kalau dalam konteks India, satu kelompok suku kaum yang disebut sebagai Jurapati. Jurapati ni adalah Gujarat. Gujarati. Yang disebut dalam sumber-sumber klasik, terutamanya Tarikh Patani. Patani ni di selatan Thai. Jadi orang Gujarat ni dekat mana? Gujarat ni kalau kita tengok balik peta India tadi, Gujarat ni di sebelah pantai barat. Itu menunjukkan bahawa sejak sebelum Masihi lagi sudah ada pedagang-pedagang yang disebut sebagai orang-orang Jurapati yang berada di Semenanjung, di segenting Kera, Kera Isthmus dengan Semenanjung Tanah Melayu. Dan sebenarnya peta Semenanjung Malaysia ni dia sudah wujud secara dalam bentuk atlas, dilakarkan oleh Ptolemy, lebih kurang pada tahun 150 Masihi, yang disebut sebagai Golden Chersonis ataupun Semenanjung Emas. Jadi bila namanya Semenanjung Emas, itu lagi merupakan satu tarikan ekonomi. Dan literally memang negeri-negeri seperti Pahang, Kelantan, Terengganu dan sedikit di Johor memang kaya dengan emas. Kemudian kalau kita tengok literasi Arab ni, Arab literature, dia orang-orang Arab ni dia merujuk kepada India ni satu Sind, kemudian dia ada Hind. Hind ni ialah merujuk kepada apa yang berada di seberang sana. Maknanya dia merujuk kepada Kepulauan Melayu lah. Itu rujukan orang-orang Arab, sebelum mereka menyebutnya sebagai Tanah Jawi. Tapi sebelum tu Hind. Sebab tu kita tengok kalau Belanda dengan British bila dia datang menjajah Nusantara ataupun Asia Tenggara, syarikat yang berniaga sebelum berlakunya penjajahan secara langsung daripada negara Belanda dengan British, syarikat yang berniaga tu namanya East India Company. Kalau dalam syarikat perdagangan Belanda pula, Warinish East Indies, ada syarikat India Timur Belanda. Jadi Hind tu sebenarnya adalah merujuk kepada Kepulauan Melayu. Jadi balik kepada persoalan, kalau sejak bila orang-orang India ni mula datang ke tanah Melayu, itu saya dah terangkan tadi. Ada tak rekod tarikh bertahun? Kalau tarikh ni okey, macam yang saya katakan tadi, apabila Ptolemy membuat kartografi, dipanggil geografika, itu merujuk kepada peta dunia dan di situ ada tanah Melayu. Berarti yang pertamanya sebelum Masihi sudah ada kedatangan orang-orang India. Kemudian kalau peta tu 150 Masihi, memang sudah ada orang-orang India, dan bukan saja orang-orang India, orang Arab, walaupun sebelum kedatangan Islam dan juga tanah besar Cina. Tetapi ini yang kadang-kadang benda ni jadi kontroversi. Rekod yang yang didokumentkan, yang tadi aspek perdagangan, tapi yang ini penjajahan ataupun penaklukan. Yang ini dilakukan oleh kerajaan Chola, dan ada tarikhnya, iaitu pada tahun 1125 Masihi. Dan Chola ni datang, dia
menguasai Kepulauan Melayu ni dan mengambil alih penguasaan ekonomi oleh Sriwijaya. Kalau Sriwijaya ni dia adalah satu kerajaan yang dipanggil Mandala. Mandala ni maksudnya dia akan bagi otonomi kepada setiap negeri, macam contohnya Kedah, Patan ini, ya, Aceh, itu semua di bawah Sriwijaya, tapi dia merupakan sistem Mandala lah, maksudnya mereka ini mempunyai otonomi. Oleh kerana kemakmuran yang diciptakan oleh Empire Sriwijaya waktu itu, sebab dia sistem dia itu very demokratik dan dia masyhur dan ekonomi dia pun makmur. Jadi kerajaan Chola ini merupakan kerajaan yang paling lama sekali di dunia ni. Dia merasakan bahawa ini adalah satu peluang yang cukup baik untuk mengambil alih. Lalu dia melakukan serangan. Dan ini disebut tempat-tempat yang diserang tu dekat Tanjore. Tanjawur. Tanjawur. Oh, ni dekat Malaysia sini ke atau India? Dekat India. Tanjore. Tanjore. Dia sebutan Inggeris Tanjore, sebutan Tamil Tanjawur. Tanjawur. Yes, Tanjawur. Tanjawur. Dia ada inskripsi. Inskripsi ini macam steel ataupun batu bersurat lah. Dekat situ disebut tempat-tempat di mana kerajaan Chola ni melakukan serangan dan penaklukan. Ya, termasuklah di Kedah, Aceh, dekat banyak tempat. Tapi penaklukan Chola ni, yang pertama dia melemahkan Sriwijaya dan menyebabkan Sriwijaya akhirnya berakhirlah Empire Sriwijaya. Tapi dia kedatangan dia itu transient. Transient maksudnya dia tidak kekal lama. Maknanya tidak memberikan impak dari segi penaklukan tu, sebab perniagaan terus berlaku seperti biasa. Dekat sini kalau saya boleh tambah, perkataan Chola tu adalah punca kepada Chulia. Orang-orang Tamil ni sebutan lain bagi mereka adalah Chulia. Sebab apa? Sebab it is a corruption of the word Chola, dan Chola ni datang daripada Tamil Nadu, dan kebanyakan hampir keseluruhan orang-orang Tamil datang daripada wilayah Tamil Nadu dan mungkin sedikit daripada Andhra Pradesh. Itu secara umum lah. Ya, terima kasih Profesor, memang info-info yang bagus. Macam dari belah saya pula, saya boleh katakan masyarakat India di Malaysia ni migrasi dia boleh dikategorikan sebagai dua gelombang. Gelombang pertama raja-raja dan sultan, pedagang. Dan gelombang kedua ialah semasa penjajahan British, dibawa sebagai migrant economy. Kalau kita tengok gelombang pertama, hubungan perdagangan antara sultan-sultan, saya boleh katakan antara Sriwijaya, Tambralinga dan beberapa kerajaan lain, Cambodia, Khmer ke apa, mereka dah ada hubungan persahabatan dengan kerajaan Pandya Tamil Nadu. Sebab kalau nak ikutkan kerajaan kuno Tamil, ada 4. Satu Pandya, paling lama, diikuti dengan Pallava, lepas tu dengan Chola, lepas tu dengan Chera. Jadi bagaimana saya boleh katakan, terdapat rekod-rekod dan manuskrip yang ditulis oleh Sultan dekat belah India maupun kat sini. Kita boleh tengok rekod tu dekat Cambodia pun ada lagi. Jadi itu ialah gelombang pertama. Macam kalau sebelum serangan Chola, hubungan tu kekal diplomatik secara lancar, tak ada apa-apa masalah. Tapi apabila Sriwijaya, saya rasa mungkin masalah berlaku dekat sana. Sriwijaya mula mengenakan cukai yang tinggi ke, atau ada masalah lanun ke, itu satu. Lepas tu Suryavarman kalau tak silap, raja dekat Cambodia, beliau masa tu tengah ada isu dengan raja dekat Tambralinga, belah Patani. Jadi yang Sriwijaya ni mereka sokong raja Tambralinga. Jadi yang Suryavarman dekat Cambodia ni, beliau adalah minta bantuan daripada Chola. Masa tu Pandya tu dah jatuh, mereka tak berkuasa lagi, Chola tu dah naik balik. Jadi bila Raja Suryavarman daripada Cambodia minta bantuan daripada Chola, Raja Rajendra Chola tu, dia dah fikirkan, okey, jadi kita sini dah ada dua kepentingan. Satu, nak jaga trade route, jalan perdagangan ke China. Lagi satu, kawan kita dah minta pertolongan. Jadi masa tu yang bermulanya ekspedisi ketenteraan Rajendra Chola, masa tu yang Profesor katakan 1127. Jadi dari situ impak yang besar bermula. Tapi yang ramai yang sahabat-sahabat Melayu tak tahu
tahu ialah mereka ingat Rajendra Chola dah datang serang lepas tu belah kembali macam tu saja. Tapi tak. Selepas serangan tu, hubungan diplomatik antara Sriwijaya dengan Chola ni bertambah lagi baik. Sampai ada satu ekspedisi, satu grup daripada Sriwijaya hantar barang, mereka telah bina satu wihara di Tamil Nadu, di Nagapattinam. Jadi maknanya memang dah ada hubungan diplomatik antara kerajaan di Tamil Nadu dengan orang Melayu di sini. Saya sebut Tamil sebab apa? Dibandingkan dengan seluruh India, pelbagai etnik dan bangsa, orang Tamil, orang kerajaan Tamil adalah kumpulan pertama maritim yang mula berdagang. Daripada mereka baru berkembang Gujarat dan etnik-etnik lain, dan ia telah disahkan oleh Jabatan Arkeologi India sendiri. Kalau saya boleh tambah sikit lah, sebenarnya kalau kita kaji sejarah Sriwijaya ni, actually faktor cukai tu sebenarnya adalah antara sebab kenapa Chola melancarkan serangan. Sebab dia menjejaskan aktiviti perdagangan dan kepentingan perniagaan kerajaan Chola lah. So cukai is one of the factor lah yang mencetuskan agresi ketenteraan. Jadi kita kena lihat tu dalam perspektif yang sama, ya. Jadi kita berharap sebab antara benda yang perkara yang paling kontroversi lah, sebab saya tengok dalam kumpulan grup sejarah orang Melayu pun sering bercakap tentang masalah Chola ni, dan saya rasa kumpulan orang India pun ada juga bercakap yang kadang-kadang tidak ada kesepakatan antara keduanya, lalu berlaku kecam-mengecam, ya. Sedangkan kita kena tahu fakta-fakta sejarahnya. Dan yang paling penting dekat sini, sejarah adalah sejarah. Tidak sepatutnya kita menggunakan maklumat-maklumat sejarah tu, yang kadang-kadang maklumat tu tak tepat pun, untuk memperdalamkan perselisihan antara kaum di negara kita ini. Sejarah ni kita tak boleh ubah, ya. Tetapi kita boleh menggunakan sejarah sebagai iktibar, sebagai pengajaran untuk kita maju ke depan dan memastikan bahawa tidak ataupun kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang sama. Saya rasa inilah antara perkara yang paling kerap, ya, dipolemikan tentang peranan Chola. Sedangkan macam yang yang saudara Krishna sebut tadi, kita kena tahu latar belakangnya, ya. Latar belakang dari sudut kepentingan perdagangan, hubungan antara kerajaan-kerajaan. Dengan mengetahui dengan secara agak mendalam, ya, kita akan menjadi lebih saksama dalam menilai sejarah, lebih objektif, dan kita tidak menggunakan itu sebagai modal untuk mencari titik-titik perselisihan, antara kaum orang Melayu dan juga kaum India di negara ini. Kita harap dengan penjelasan ini akan menjernihkan, ya, suasana, sebab tak perlu kita mengungkitkan sesuatu sebenarnya berdasarkan kepada maklumat-maklumat, cebisan-cebisan maklumat yang seringkali dipengaruhi oleh prejudis dan sebagainya. Kemudian kita membuat kesimpulan-kesimpulan. Saya rasa itu sangat menyimpang lah dari segi kenapa kita mempelajari sejarah. Sebenarnya masalah timbul apabila kita tak faham sejarah. Macam bab Chola ni, saya boleh faham kenapa segelintir sekelompok sahabat Melayu kita marah terhadap sahabat-sahabat India. Sebab apa? Sahabat-sahabat India, mereka ni sama juga kekurangan sejarah. Mereka ingat selepas Chola dah datang serang Kedah ni, mereka adalah orang Tamil ni adalah penduduk asal. Jadi ini yang saya boleh nampak daripada segelintir. Mereka akan cakap Lebah Bujang, Kadaram, Chola ni. Jadi bila dah ada kaitan orang Tamil ni, maknanya orang Tamil ni penduduk kat sini. Jadi itu adalah satu tanggapan yang salah. Sebab orang Melayu, mereka ada sejarah mereka sendiri, mereka ada tamadun mereka sendiri. Jadi kita kena faham yang raja-raja orang Tamil ni, kita ada hubungan persahabatan diplomatik, hubungan perdagangan. Jadi bila kita dah faham benda tu, kita akan sedar, ya betul, dulu kita ada hubungan raja, selepas tu kita datang sebagai migrant ekonomi. Jadi kita sebab memang susah nak berhenti ni, memang subjek kegemaran orang. Kita nak tanya yang